kita masih lagi diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam. Ya, dengan kedua-dua nikmat itu maka kita ya dengan pelbagai amal soleh, amal ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk melalui ya bulan Ramadan. Ya, yang kita semua maklum adalah dikira ya satu keadaan atau satu masa yang paling baik bagi seorang muslim ataupun bagi seorang mukmin itu apabila dia dapat melalui bulan Ramadan. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan ya kita bukan setakat dapat melalui Ramadan, tapi dapat menghabiskan Ramadan ya dengan satu natijah ya yang ianya memberi satu kesan yang baik dalam kehidupan kita insya-Allah. Ya, baik. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dah masuk malam yang ke-9 ya daripada bulan Ramadan. Ya, jadi 8 hari kita telah pun ya menyelesaikan ibadah puasa di siang hari. Ya, cuma persoalannya adakah puasa yang kita kerjakan itu ya sudah pun membawa kita sampai kepada matlamat ataupun sebaliknya hanya kita saja yang tahu dan hanya Allah saja yang maha mengetahui. Jadi pada malam ini apa yang saya nak sentuh ya kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian dan juga ya satu perkongsian bersama ya daripada saya iaitu tentang satu ya apa nama potongan ataupun ya secebis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini panjang ya kerana diriwayatkan oleh Salman ya Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah ketika menjelang Ramadan. Saya nak ambil satu je sikit je. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ya dalam kata pidatonya itu di antara banyaklah menceritakan tentang apa bulan Ramadan. Syahrul azim mubarak, bulan keagungan, bulan keberkatan ya, bulan yang Allah jadikan puasa di siang harinya fardu ya, sembahyang tarawih pada malamnya sunat ya, bulan yang digandakan amalan. Cuma saya tertarik tentang ya sambungan hadis tu, iaitulah ya hadis apa nama potongan yang berbunyi syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Yang dikatakan bulan Ramadan bulan yang bertambah padanya rezeki orang-orang yang beriman. Jadi itulah yang saya akan uraikan ya dalam tempoh masa yang terhad. InsyaAllah saya akan cuba ya berhenti paling lama pun pukul 11 paling lama. Ya. Kalau terlebih pukul 11 tu minta maaf ya. Okey baik. Jadi kalau kita melihat pada hadis tadi, Nabi telah menyatakan bulan Ramadan adalah bulan pertambahan rezeki ya bagi orang-orang yang beriman. Persoalannya apakah yang dimaksudkan rezeki yang bertambah itu? Ya. Kerana kita semua maklum bila sebut rezeki ini ada dua. Ya, ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Ya. Rezeki zahir seperti apa? Seperti duit, ya, harta, pakaian, ya, mana perkara-perkara yang kita boleh rasa, ya, yang kita boleh orang kata apa? Pegang, yang kita boleh lihat. Itu dikatakan rezeki yang zahir. Ya. Dan saya percaya rezeki zahir ni semua orang dapat. Ya. Saya yakin dan percaya bulan Ramadan ni dan sampai Syawal nanti, ya, kalau siapa yang berniaga duit dapat. Ya. Maka baju raya rasanya mesti ada yang pertama, kan ada yang makin kurang. Tak ada insya-Allah kan. Ya, tak pernah dengar lagi lah. Ya, Ramadan datang bukan baju raya makin pertama makin kurang, tu pelik bin ajaib. Ya, biasanya bertambah. Itu rezeki pada apa? Pakaian. Ya. Begitu juga dalam rezeki-rezeki yang lain. Ya, kita dapat lihat maknanya apa di sudut rezeki ya, apa nama yang zahir ini boleh dikatakan semua. Bahkan yang lebih menarik lagi rezeki zahir ni bukan kita orang Islam, orang beriman saja yang dapat. Tapi orang bukan Islam pun dapat juga. Ya, kalau nak dikatakan dapat duit tu token gedung-gedung pasar raya lagi banyak dapat. Kan? Kalau orang Melayu kita berniaga pasar Ramadan, ya, agak-agak dalam tempoh 1 bulan boleh dapat 1 juta. Rasa-rasa. Ya, saya tak tahu. Maksudnya payah nak dapat. Tapi kalau token gedung pasar raya dalam masa sebulan Allah. Ya, tak heran kalau dia boleh dapat 1 juta ataupun lebih. Jadi maknanya yang Rasulullah SAW masukkan rezeki yang bertambah ni bukan rezeki yang zahir. Sebab rezeki yang zahir ni semua orang boleh dapat, hatta orang yang bukan Islam bahkan dia pun dapat lebih lagi. Ya, tetapi rezeki yang dimasukkan oleh Nabi ini ialah rezeki yang apa? Yang batin, ya, yang tak nampak. Ya, yang khusus kepada orang beriman saja. Seperti apa? Seperti iman. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan kena pastikan kita benar-benar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang apa? Yang benar-benar iman yang lain daripada yang lain. Ya, kita tak nak iman yang lemah. Iman yang dikatakan sebesar biji sawi. Ya, ataupun yang Nabi sebut adhaful iman.
Ya, maksudnya apabila melihat kesalahan nak tegur tak berani. Ya, kan? Sebab apa? Hanya kita pendam dalam hati saja. Jadikanlah diri kita orang yang apa? Kalau boleh biadi, guna dengan jadi. Maksud jadi dengan kuasa. Gunakan kuasa. Ya, maksud guna kuasa di mana kita tahu saluran. Kita tahu bagaimanakah cara untuk apa? Nak memperbetulkan satu kemungkaran. Ya, dan baru-baru ni pun tuan-tuan telah menggunakan biadi kan? Yang Makkah pilihan raya tu biadi lah tu. Kan? Dalam usaha untuk apa? Dalam usaha untuk al-amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar. Tapi apakah daya? Mengaji ni masalah sikit. Kan? Ya. Okey, baik. Jadi maknanya itu di antara contoh. Ya. Begitu juga kalau kita dengan anak kita. Ya. Kan kalau kita boleh guna kuasa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang mak, bukan maknanya biar dia mesti pukul, tak semestinya. Ya, maksudnya guna kuasa. Ya, kenapa dikaitkan tangan dengan kuasa? Kerana biasanya orang yang ada tangan ni dia ada kuasa. Agar orang tak ada tangan ni, faham je lah. Kan? Ya? Biasanya dikaitkan orang yang tidak berkuasa, tidak boleh buat apa-apa, dan tangan pun tak ada. Ya? Okey, baik. Itu sebab Nabi sebut biar itu maksudnya simbolik kepada orang yang menggunakan kuasa untuk mencegah kemungkaran. Jadi saya minta maaf lah, mungkin ada beberapa teguran yang saya buat tadi, ya, kepada makmum, ya, ataupun kepada Bilal ke, kepada sesiapa saja. Sebab itulah kuasa yang ada pada saya. Ya? Sebab kalau saya tak gunakan kuasa saya sebagai seorang imam, di akhirat nanti tuan-tuan dan puan akan dakwa saya, ya, akibat daripada berlakunya perkara-perkara yang menyalahi sunnah. Ya, dia macam tadi, ya, contoh kan, ya, apa nama makmum dia terkuat dalam bacaan, ya, dia tidak, saya sebut tadi, dia tidak membatalkan solat, ya, cuma kan kalau dia mengganggu, saya tak pastilah adakah dia mengganggu makmum yang lain ataupun tidak, maka saya rasa hukumnya adalah haram. Ya, nampak tak? Sebab saya dah sebut, ya, solat jamaah ini sebenarnya adalah gambaran kehidupan kita di luar sembahyang. Dan solat jamaah mendidik kita macam mana kita nak beradab dengan jiran kita di kiri dan di kanan. Ya, yang mana kita disuruh, ya, bahawasanya kalau kita sembahyang jangan kita terlalu nak buat yang kita belum. Ya, bahkan Nabi sebut walimu bi'aidikum. Kalau boleh kita orang kata apa? Lembutkan sendi-sendi kita. Jangan Allah akan letak kena orang sebelah. Kan? Nampak? Mana kita ada toleransi. Kita kena ada tolak ansur. Walaupun memang orang lelaki kalau ikut takbir tu ihram kena buka. Kan? Tapi adakah boleh kita buka sampai singgung orang sebelah ni? Tak boleh. Walaupun kita ada hak, tapi kerana kita nak menjaga adab, kan, sesama muslim, maka perlu kita orang kata apa? Tak apalah. Kan? Kita buat dalam orang kata keadaan yang mutawasid, sederhana. Bukan mana kita tinggal tu pun. Sebab kalau kita takbir menjadi, kalau bagi orang lelaki jadi makruh, sebab menyerupai orang perempuan. Orang perempuan tak apalah takbir macam ni. Kan? Tapi orang lelaki kena apa? Kena buka. Tapi nak buka tu tidak boleh sampai apa? Mengganggu orang apa? Orang sebelah. Jadi begitulah keadaannya kehidupan kita di luar. Ya, kalau kita nak buat satu benda yang memang menjadi tanggungjawab kita, boleh ke sampai mengganggu orang sebelah? Tak boleh. Kita dah baca Quran, baca lah. Di samping orang sebelah terjaga tidur, tak boleh. Kan? Kita nak sembahyang tahajud lah. Tapi tahajud kita sampai orang sebelah tak boleh tidur. Kan? Dia baca guna mikrofon, pinjam mikrofon masjid. Kan? Murahkan rumah. Tak boleh. Itu mengganggu. Nampak tak? Jadi ini di antara perkara-perkara yang apa? Yang perlu diperbetulkan. Ya, begitu juga. Ya, macam tadi, ya, selawat minta maaf lah Ustaz. Kan? Ya, sebagai contoh. Ya, sebab apa? Nampak macam kelang kabut. Jadi saya nak seluruhkan sikit. Alhamdulillah, yang kedua tu cantik. Ya, sebab sembahyang sunat tarawih, sembahyang sambil berehat, santai. Kita tak nak unsur ajalah di kelang kabut, kalau boleh tak malas. Ya, tapi saya tak tahu lah kok sembahyang tak ada rasa kelang kabut, tak tahu lah tak. Kan? Kok rasa Ustaz ni laju benar. Kan? Kalau tahu tadi laju juga saya tak tahu. Kan? Setakat ni dalam 9 malam sembahyang, inilah sembahyang paling lama. Ya, paling lama. Ya, habis 10 suku. Ya, masa ni macam-macam, macam dah laju sikit. Ya, ataupun 10 suku. Ya, kalau semalam habis 10 minit. Ya, 10 minit. Ya, 10 10. Tapi di sini tak. Orang kata jadi macam lama sikit. Tak apa. Sebab saya dah sebut dah sebelum Ramadan lagi. Ya, sunnah sembahyang tarawih ini memang berdiri dalam lama. Ya, sebenarnya kita mengikut sunnah Nabi yang berdiri lama ni. Ya, nampak itu yang sebenarnya. Itu sebab para ulama mereka bersepakat. Kalau buat rakaat yang sedikit, berdiri dia lama. Kalau buat rakaat banyak, berdiri dia sekejap. Ada macam tu lah. Tak ada masalah. Dua-dua tu betul. Yang penting cara pelaksanaan. Jaga tamanina,
jaga serta, jangan kelang kabut, ya, jangan kita terburu-buru, tergapar-gapar dan sebagainya. Baik, saya nak berbalik kepada yang dikatakan rezeki orang beriman. Ya, apakah di antara rezeki orang beriman yang sepatutnya pertama saya sebut tadi iman. Baik, iman yang macam mana agama? Ya, yang pastinya bukan iman orang-orang yang lemah tadi, yang tidak mampu sampai nak membetulkan, ya, akan kesalahan kesilapan dia masa tidak ada kuasa. Ya, sampai bila kita nak macam tu? Macam seorang isteri, sampai bila dia nak membiarkan suaminya terus menerus bergelumang dengan kemungkaran? Dia kena bersuara. Kalau tak boleh bersuara, dia kena gunakan kuasa dia sebagai isteri. Akan apa yang boleh dia buat untuk nak memperbetulkan akan suami. Sampai bila dia nak berpegang dengan apa yang dikatakan wazalika adhaful iman, iman yang apa, yang sangat penting. Ya, sama juga seorang ayah tengok anak sampai anak tak ada tegur tak. Ya, sama pula Nabi menyifatkan, ya, mana-mana suami ataupun ayah, ya, yang gagal mendidik ataupun menegur kemungkaran yang berlaku di kalangan keluarga, mereka ini disifatkan sebagai ad-dayus. Ya, orang yang dayus, yang tak ada maruah, yang diharamkan masuk syurga selama-lamanya. Waliyahzubillah. Ya, jadi gunakan kuasa. Ya, tak boleh dengan cara direct, ada indirect. Kita boleh gunakan peranan, yang penting kuasa tu kena gunakan. Inilah yang kita perlu tingkatkan, ya, sebenarnya, supaya iman kita benar-benar mencapai tahap yang Nabi kata apa? Halawatan iman. Ya, apa dia halawatan iman? Kemanisan iman. Macam mana yang dikatakan, digambarkan sebagai orang yang mencapai kemanisan iman? Yang mana, ya, di hatinya dia tidak ada benda yang dia fikir melainkan Allah dan Rasul saja. Bagi dia, biar lantak orang yang nak kata apa, katalah. Jangan Allah dan Rasul mencerca dan mengata dia yang tak iman. Ya, ada sampai satu tahap iman yang tinggi. Atau saya tak kisah kalau orang nak marah saya ke, ya, orang kata apa, nak kata apa, kata. Ya, selagi mana apa yang saya buat tidak bercanggah dengan sunnah, ya, selagi apa yang saya buat tidak ianya keluar daripada syariat, maka saya yakin dan percaya itulah yang paling apa, yang paling baik. Tapi kalau saya buat tak betul, tegurlah. Kan, beritahu, Ustaz Abang ni tak betul, salah. Kan, dan kalau tegur senyap-senyap, katalah. Kan, baik, dalam apa menegur kita kena faham, ya, apabila kesalahan itu berlaku secara sembunyi, maka teguran pun secara sembunyi. Ini kita kena faham. Ya, contoh, kalau saya jadi makmum, saya mendengar imam membaca silap pada surah, ya, itu saya boleh lepas sembahyang, saya boleh tarik sembah. Kan, saya boleh tanya, memang imam baca surah macam ni ke? Kan, untuk saya nak tahu penjelasan. Ya, sebab apa? Takut hafalan dia silap, ya, dan sebagainya. Lalu saya boleh tegur. Tetapi kalau kesilapan pada Fatihah, boleh saya tarik lepas sembahyang? Tak boleh. Sebab Fatihah tu rukun, wajib tegur dalam tu juga. Ya, itu saya tengok, ya, menegur kesalahan, kesilapan bergantung kepada apa perkara yang kita nak tegur. Kalau benda tu melibatkan benda yang besar, satu, maka perlu ditegur serta-merta. Ya, kalau ianya dilakukan secara, orang kata apa, khalayak aman, maka perlu kita tegur juga secara khalayak aman. Ya, tapi kalau berlaku orang tak perasan, kita seorang di sana, itu kita tarik. Kan? Ya, sembang pelan-pelan, yang bagi tahu elok-elok. Ya, untuk apa? Supaya benda ni tidak lagi berulang. Okey, baik. Jadi maknanya halawatul iman ni tahap yang pertama, dalam hatinya dia tidak ada yang lain melainkan Allah dan Rasul. Inilah yang perlu ada pada kita. Ada siapa yang disifat yang umpama ini, maka dia tak kisah. Wala yakhafuna lawmata la'im. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang nak cela. Dan takut orang nak kata-kata. Kan? Sebab mulut manusia, ya, kita semua maklum, tidak ada sesiapa pun yang boleh memuaskan semua hati manusia. Allah bersebut dalam suratul Anfal, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Wahai Muhammad, kalau kamu belanjakan seluruh kekayaan, seluruh harta benda dalam dunia ni demi untuk nak menarik perhatian manusia, untuk nak menjinakkan hati-hati manusia supaya suka kepada kamu, Allah kata apa? Ma'alaf tabaina qulubihim, kamu takkan dapat. Kenapa? Hati ini hanya Allah saja yang memiliki. Itu sebab insya-Allah, ya, kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah, mungkin satu ketika orang tak suka kita, tapi lama-lama orang akan sedar rupa-rupanya mereka silap, mereka salah. Orang yang mereka tak suka tu, itulah orang yang apa? Dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang kita kena apa? Kena faham. Baik, ya, itu halawatul iman yang pertama. Yang kedua, halawatul iman apa dia? Iaitulah dia tidak akan kasih kepada orang lain, ya, melainkan dia kasih itu kerana Allah, kerana Rasul. Yang ini penting. Kita kasih dekat isteri, kenapa? Bukan kerana isteri kita cantik.
bukan kerana isteri kita itu lawa, ya, dan sebagainya. Kenapa? Kerana Allah dan Rasul suruh kita kasih kepada isteri kita. Begitu juga isteri kasih kepada suami, bukan kerana suami kita ni banyak duit, ya, kat kredit 5-6 contoh, ya, kereta 3-4 buah, bukan. Tapi kenapa? Allah dan Rasul yang suruh, ya, isteri kasih kerana apa? Akan suami. Begitulah mak ibu bapa dengan anak kepada ibu bapa. Apa yang mereka buat semuanya kerana apa? Kerana Allah. Ini penting. Ini yang dikatakan apa? Halawatan iman. Dan yang ketiga, orang yang mencapai tahap halawatan iman, kalau dia sedar dia telah melakukan kesilapan, dia tidak akan berpaling lagi untuk mengulangi akan kesilapan. Nampak? Kita ni kadang-kadang minta maaf cakap lah. Kan? Minta maaf. Kadang-kadang dah tegur, tapi dia kata tegur-tegur tu nampak macam mana? Kan? Ya, kadang-kadang saya dah sebut tadi, mungkin tak ada kebiasaan. Ya, kebiasaan tu dah orang sebati. Nak buat sebati ni bukan senang. Ya, bukan senang kita nak buat sebati. Ya, macam suasa kan, macam suasa. Agak-agak boleh tak nak pisahkan antara emas dan perak yang telah bercampur? Kan? Ya. Ada pandangan yang mengatakan kalau boleh dipisahkan, maka tidak boleh memakai cincin suasa. Kalau tak boleh dipisahkan, boleh pakai. Itu pandangan ulama. Baik, jadi maknanya kadang-kadang kita dah tahu benda yang kita buat itu tak betul, tapi masih lagi kita nak meneruskan benda yang tak betul ini, silap. Sebab sifat orang yang mencapai tahap iman yang manis tadi, iman yang lazat, ya, apabila orang dah tegur dia tentang satu perkara, dia tak akan ulang lagi. Ya, dia akan berhati-hati. Dia akan mengambil benda ini sebagai satu peringatan, ya, satu nota kepada dia yang mana dia akan kembali. Kalau dalam hari Nabi mengibaratkan, Nabi mengumpamakan seperti orang yang apa? Yang kufur, yang mana dia memeluk agama Islam, yang sama sekali dia tidak akan berpatah balik kepada kekufurannya. Jadi kita boleh kias. Orang yang jahil setelah dapat ilmu, dia tak akan kembali kepada apa? Kejahilannya. Ya, walaupun benda yang kejahilan itu dia dah buat selama berpuluh-puluh tahun dah lama. Jadi saya minta, ya, sebagai contoh tadi kan, saya dah sebut, ya, yang paling afdal makmum bagi salam setelah imam salam yang kedua. Tapi tak upaya kan, dalam keadaan hello assalamualaikum ada orang bagi salam, tak apalah, benda tu benda sunat kan. Cuma kita kena faham, ya, bila kita sembahyang berjamaah, apa tujuan imam ada di hadapan? Ya, apa tujuan kita mengikut imam? Tidakkah ia nak menyatu padukan akan satu fikrah, ya, satu perbuatan, satu sikap kita, supaya kita bertindak seia dan sekata sama dengan para makmum yang lain. Ya, tapi yang jadi masalah hari ini, dalam keadaan kita mengikut seorang imam, tapi kepada kita masing-masing cara berfikirnya tak sama. Kan? Sedangkan imam dah bagi tahu apabila imam selesai bertakbir baru bertakbir. Kan? Allahu Akbar. Selagi takbir melompat jangan takbir. Kan? Tapi ada juga yang apa? Yang tak sebab sebab dia tidak patuh kepada arahan imam. Tidak. Bayangkan kalau inilah golongan yang wujud di luar, ya, daripada konteks solat. Kalau konteks jamaah Islam ke, ya, ataupun kita di rumah tangga, kita dah pesan pada anak-anak selepas maghrib baca Quran. Kalau semua anak mengambil arahan daripada kita, tak ada masalah. Tapi masalah dalam ramai-ramai itu ada yang tak baca Quran. Apa perasaan kita sebagai seorang ayah? Tadi kita seolah macam gagal, ya, nampak. Dan apa perasaan kita kepada anak tadi? Jadi orang kata apa? Kata rasa hati dan sebagainya. Jadi begitulah keadaan. Kita tengok bagaimana solat berjamaah ini mendidik sebenarnya kita supaya kita taat dengan apa? Dengan satu arahan. Ya, nampak di samping kita menghadap kiblat yang sama, mengikut imam yang sama, tapi kita juga mesti mematuhi perintah yang sama. Selagi mana perintah itu tidak apa? Bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercanggah, maka tuan-tuan dan puan-puan wajib sami'na wa asaina. Kan? Mesti ingkar. Ya, bahkan tegur, minta maaf imam, minta maaf ustaz, ustaz suruh kami buat ini tidak mengikut sunnah, tidak mengikut syariat. Maka pada ketika itu saya yang kena perbetulkan diri saya. Imam yang kena apa? Perbetulkan akan dirinya sendiri. Ini perkara yang kita kena faham. Ya, ini sebagai imam mengajar kita. Ya, jadi makna kita kena faham. Ya, itu sebab dalam apa saja keadaan sekalipun, kadang-kadang bila kita tengok isu timbul anak derhaka, ya, isteri menjadi apa? Curang, suami jadi tak bertanggungjawab. Ya, tak lain tak bukan kenapa? Bahan pemikiran antara suami isteri tak sama. Bahan pemikiran antara mak dengan anak tak sama. Maka itulah yang menyebabkan konflik. Cuma kalau kita masing-masing dapat benda yang sama. Kan, suami belajar, dia bawa isteri belajar sekali. Balik bincang.
muzakarah. Kan kamu dengar ada apa yang ustaz bagi tahu tadi. Kan? Okey, saya dengar. Selesai masalah. Nampak kan? Kan kena pula belajar tentang adab suami dan isteri. Ya, suami isteri pun boleh tanya, abang dengar kan apa ustaz kata tentang tanggungjawab suami? Okey, dengar. Nampak? Ada masalah? Tak ada. Tapi masalah sekarang, salah satu mendengar, satu tak mendengar. Kan? Satu dapat, satu tak dapat. Yang dapat tidak memberi kepada orang yang tak dapat. Maka lahirlah pertemuan antara pengetahuan. Ya, macam kita malam tengok tazkirah. Anak kita di rumah buat apa sekarang? Contoh. Kan, siapa yang tak bawa anak? Ya, atau siapa yang tak bawa isteri? Ya, katalah isteri uzur. Di rumah agak-agak apa isteri kita sedang buat? Adakah dia sedang menonton rancangan Al-Kuliah? Kan, ada ketika malam Al-Kuliah? Ya, atau tengok cerita apa? Akademi Fantasia edisi khas. Kan? Ya, ataupun tengok apa? Betul ke bohong, itu gelak lari. Contoh lah. Nampak ini sebagai contoh benda-benda yang kita nak kena perbaiki atau berhati-hati. Ya, sebab apabila berlaku sesuatu perkara, ya, yang ianya menggambarkan macam tadi konflik. Konflik mana keadaan yang tak menyeronok kan? Kan kita tegur anak tak mau dengar. Ya, kita marah kan anak kita jadi buat acuh tak acuh. Ya, jadi kita jangan salahkan anak dulu. Tengok dia kita. Tang mana silap kita? Tang mana tak kena? Tapi hari ni kita bila berlaku begitu tu kita nampak anak ni tak dengar. Anak ni apa derhaka. Anak ni begitu dan begini. Sedangkan mungkin derhakanya anak kerana kita. Derhakanya isteri kerana suami. Ya, dan sebagainya. Maka inilah perkara-perkara yang kita kena sama-sama fikirkan dan renung-renungkan. Jadi inilah yang dikatakan tahap iman yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita capai. Ya, jangan sekadar beriman tetapi iman kita biarlah mencapai tahap kemanisan iman. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Yang dikatakan rezeki yang apa? Yang batin. Keikhlasan. Ya, kan ikhlas. Ikhlas ni adalah satu keadaan Allahu Akbar. Nak cerita bersusah. Sebab ikhlas ni hanya Allah saja yang maha mengetahui. Saya pun cubalah nak menguraikan ikhlas. Kan ya? Akhirnya saya di kesimpulan saya jelah. Ya, kesimpulan saya. Sama ada ianya tepat ataupun tidak, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tuan-tuan pun ada belajar kan dengan mana-mana ustaz atau guru tentang ikhlas, kefahaman ikhlas macam mana kita nak faham. Cuma saya nampak ikhlas ni pada pandangan saya lah. Yang pertama keikhlasan mesti ada kesungguhan. Ya, buat ibadat apa pun kena bersungguh-sungguh. Itu tanda ikhlas. Ya, macam kita sembahyang, Allah sungguh-sungguh sembahyang. Mana bukan sembahyang dalam keadaan sambil lewat. Bukan sembahyang dalam keadaan apa? Lebih kurang. Ayo rasa nak buat, rasa tak nak buat, ikutlah. Ikut dah. Maksudnya kita di situ tidak ada kesungguhan. Dan biasanya orang yang tidak ada kesungguhan tidak ada keikhlasan. Dan ini saya ambil daripada apa ni? Daripada firman Allah yang cerita tentang golongan munafikin. Ya, kita boleh tengok dalam surah apa nama An-Nisa. Allah menggambarkan sifat orang munafik di sembahyang macam mana. Wa idza qamu ila solat qamu kusala. Apabila orang munafik depa sembahyang munafik ni. Nampak? Tetapi sembahyang mereka dah kekusala. Kusala ni malah, lambat-lambat, tak apa nak semangat. Ya, dengar imam macam nak panjang udah lebih lutut. Kan? Ya, nampak? Ya, dengar orang kata begitu. Mari kita jenis orang kata apa? Tak bersungguh dalam apa? Nak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedangkan ya kadang-kadang perkara yang paling kita tak suka itulah perkara yang paling baik. Kita kena ingat. Ya, saya sebut dalam pertemuan kita sebelum ya sampai ke malam ni. Yang mana konsep solat tarawih salah satunya ialah apa? Solat mendidik nafsu. Kita dalam bulan Ramadan pastikan buat benda yang nafsu tak suka. Ya, jangan buat benda yang nafsu suka. Kalau sembahyang laju-laju, selawat laju-laju itu benda yang nafsu suka. Sebab apa? Nafsu memang nak cepat habis. Ya, sebab bila kita cepat habis buat ibadat, selepas ibadat kita buat apa? Ya, adakah selepas ibadat kita akan buat ibadat lagi? Ini persoalannya. Ya, tapi jenis kita, ya bila lepas ibadat, mungkin lepas tu kita akan buat aktiviti-aktiviti yang melayani nafsu. Tapi kalau kita slow, kalau kita relax, tenang, selagi lama, kan, lama mana kita buat ibadat tu, selagi itu kita dianggap sebagai orang yang apa? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam malam ni, katalah kita balik pukul 11, maknanya alhamdulillah, berapa jam dah kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa jam dah kita berada dalam amal soleh. Ya, tapi kalau kita cepat 10.30, kita dah habis, kita balik rumah. Apa kita buat 10.30? Maknanya kita dah rugi setengah jam di sudut ganjaran apa? Alailah kalau kita ada perancangan. Ya, selepas ni ada pula lagi tadarus Quran.
Selepas ni ada pula nak tambah lagi 12 rakaat bagi cukup 20. Kan? Sebab minta maaf lah, saya ada sebut dulu. Orang Melayu kita ni dia suka bilangan banyak. Kan? Ya, dia selagi tak sampai 20 dah rasa aku tarawih tu ni rasa tak lengkap masa ni. Ya, nampak? Ada orang bagi tahu lah 8 ke 20 itu bukan, orang kata apa, satu masalah. Yang masalah tu yang 8 pun tidak 20 tidak tu. Kan? Yang tak sembahyang langsung itu pun tidaklah menjadi masalah sebab benda sunat saya dah sebut tadi. Kan? Cuma tak seronok. Kan? Kalau anak kita bukan jenis kaki sembahyang tarawih, macam mana perasaan kita? Mana anak kita ni jenis orang tak suka fadilah tu, ya, tak suka bonus tu, kan? Yang bonus apa nama? Yang kerajaan dia tunggu, benda dia tunggu. Tapi bonus yang Allah bagi, dia tak berapa nak kejar. Sedangkan bonus, ya, kalau yang diberi oleh pihak manusia, berapa lama saya nak tahan? Ya, nampak? Tak tahu lah betul tak betul. Kan? Dia khabarkan katanya, kan, kaki tangan awam. Kalau yang apa nama? Yang benar dapat 2,000. Tak tahu lah betul tak betul. Kan? Yang profesional 1,500. Kan? Kita pun tunggu, tengok tak dapat. Apa perasaan kita? Merampui. Tak guna punya kerajaan pun tak sorong apa ni. Kan? Contohlah. Kan? Belum tu dapat. Lepas tu kalau dapat tu berapa lama boleh tahan? Ya? Adakah kita boleh tahan sampai mati? Tak. Pergi apa nama? Biliar saya. Kan? Saya 1,500 tu macam flat tengok RM1 dah. Kan? Tetapi kalau apa yang Allah janjikan bonus, macam ganjaran pahala rahmat Allah. Inilah perkara yang orang tak berapa nak bersungguh-sungguh mendapatkan. Itu sebab dalam mencari yang dikatakan ni rahmat Allah, yang dikatakan awalur rahmah, maka kita kena tunjukkan kesungguhan tadi. Supaya nampak perbezaan sikap antara kita dan juga orang munafik. Baik, kemudian yang kedua, yang dikatakan ikhlas selain daripada bersungguh-sungguh apa dia? Gambarannya ialah sentiasa memperbaiki amalan yang terdahulu supaya menjadi lebih baik. Ya, kan dulu dah baik, dia kata tak baik, tapi kita nak perbaiki, nak bagi elok lagi, bagi cantik lagi. Ya, setiap kali kita memperbaiki ibadat kita, memperbaiki akan apa nama amalan kita, maka itulah di antara tanda keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeza dengan orang yang jenis tak kisah, ataupun orang yang ibadahnya tahun ini lebih teruk daripada tahun-tahun yang sebelumnya, maka ini sangat bermasalah. Ya, macam kita kalau boleh nak anak kita semakin baik dengan kita, begitulah antara kita dengan Allah. Sebab kita pun baik hubungan kita dengan Allah, semakin taat, ya, semakin dekat, ya, semakin rapat. Maka inilah yang Allah Subhanahu nak lihat kita. Ya, ingat Allah nak akan tengok berapa banyak duit yang ada pada kita, tapi Allah akan lihat apakah yang kita lakukan daripada kurniaan Allah itu untuk menghampirkan diri kita dengan itu yang paling penting. Ya, sebab nanti di akhirat nanti, ya, dalam sunnah apa nama At-Tirmizi ada menyebutkan tentang hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala bila tanya kepada seseorang hamba, ya, apa yang kamu lakukan masa dekat dunia, maka kata seorang hamba tu, aku dulu ya Allah duit sikit, ya, tapi kerana kepandaian aku laburkan duit yang sikit jadi banyak. Kan? Kalau dulu 500 sekarang jadi 5 juta. Allah tanya aku bukan nak tanya banyak sikit-sikit, tapi aku kata apa yang kamu buat dengan duit kamu yang banyak? Kamu, ya, adakah kamu menggunakan duit itu untuk menyambungkan silaturahim? Ya, sedekah kepada apa? Kaum kerabat, ya, orang yang ada hubungan kekeluargaan, ataupun kamu gunakan duit kamu untuk apa? Ni, membiayai program-program ilmiah, program-program agama, program-program Islam, atau kamu gunakan apa nama duit kamu untuk apa? Ya, apa saja perkara yang memberi manfaat kepada umat Islam, itu yang Allah nak. Ya, tapi kalau kita jenis tak ada sumbang, nak jawab apa? Maka orang tadi pun jawab ulang balik jawapan dia yang tadi. Ya Allah, aku ada duit sikit, lepas tu jadi banyak. Nak jawab apa kalau tak ada amalan? Ya, jadi oleh kerana itu kita kena fikirkan, ya, apakah benar segala kurniaan Allah yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita gunakan untuk mencari keredaan. Dan itulah sebenarnya yang dikatakan syukur hakiki. Ya, dan syukur pada lafzi, syukur pada lafaz ucap alhamdulillah. Ada, kan? Tapi syukur alhamdulillah itu syukur yang apa? Bukan tak pada ada, tetapi dia bergantung sejauh mana syukur yang sebenar. Ya, penggunaan nikmat itu kita guna untuk apa? Allah bagi kesihatan, sihat untuk apa? Ya, Allah bagi kita kenyang untuk apa? Adakah sihat dan kenyang untuk kita nak tentang Allah? Untuk kita nak lawan Allah? Ya, adakah sihat untuk kita buat maksiat kepada Allah? Maka itulah perkara yang kita nak kena renungkan dan fikirkan. Okey, baik. Jadi maknanya tunjukkan
ada satu orang kata apa, pembaikan, ya, pembaharuan, ya. Kalau kita sebut transformasi, reformasi apa lagi kan, tak kisah apa saja istilah, tapi pastikan dalam ibadat kita dengan Allah semakin apa, dekat, rapat, ya, semakin hebat dan sebagainya. Baik, yang ketiga yang dikatakan ikhlas ni apa? Apa saja kita buat lillahi ta'ala, benar-benar kerana Allah. Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua ada yang dikatakan apa, muhasabah, kita buat lebih baik, dan yang ketiga kerana Allah, ya, tak ada kerana yang lain. Kalau ada datang cepat-cepat kita apa, astagfirullahaladzim, biasalah gangguan-gangguan seperti itu kita jangan layan, ya, ya. Memang kadang-kadang kita buat sesuatu itu kerana Allah, betul, tapi dia datang bisikan tu orang nak tengok hang, kan, hantar masa tu, ya, orang duk sedang menilai kamu, ya, kadang tak ada pun perasan kita ada, kan, perasan kita tu, ya. Dan kadang ramai-ramai dikatalah, ya, kita ada pengajian, ya, kita mari daripada pukul berapa, pukul 7.30 pagi, kan, tiba-tiba dalam ramai-ramai itu ada seorang yang bangkit sembahyang sunat duha, kan, bila aku masuk pukul 8, orang lain tak bangkit. Apa perasaan orang yang bangkit, kan? Atau kadang-kadang dia datang, ya, syaitan bisikkan dia, nafsu bisikkan dia, kamu tahu kamu sedang diperhatikan, jadi buat elok-elok, ya, kan, nampak. Ini gangguan, ya, maka kita jangan layan gangguan-gangguan seumpama, ya. Sebab ingat, kita tidak boleh beramal kerana manusia dan meninggalkan amalan kerana manusia. Dulu tak boleh, ya. Kerana apa? Berkata Fudal bin Iyad, ya, salah seorang daripada apa, wali-wali Allah, ya, dia kata apa? Al-amal li ajli nas syirkun, ya, buat amal kerana manusia ni syirik, ya. Wa tarku amal li ajli nas riya, meninggalkan amalan kerana manusia itulah riya, ya. Habis itu macam mana? Buat kerana Allah, buat juga tapi pujuk hati kita, ya. Kalau Imam Ghazali dia buat macam mana? Kalau kamu suka nak menjadi seorang yang apa, ya, yang buat ibadat kerana Allah, yang khusyuk kerana Allah, cuba bayangkan di hadapan kamu seorang yang kamu segani, kan, ya. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, bayangkan di hadapan kamu tu seorang yang kamu segani, yang kamu rasa malu Allah dengan dia, ya. Bayangkan yang siapa kalau dalam kehidupan kita, kan, mesti ada, ya. Tak kira lah ustaz ke, ya, kalau macam apa nama, isteri mungkin suami, ya, biasa sembahyang suami dia tengok, ya, ya, suami sembahyang pula isteri dia tengok, satu-satu, ya. Isteri pula ustazah pula, ya, tengok, ya. Agak tuan-tuan sembahyang macam mana? Kan, rimah tak rasa, kan. Oh, masa tu sembahyang buat elok lah, orang tengok, kan, nampak. Itu cerita kalau dah kahwin, sebelum kahwin lagi jaga elok, bakal pak mentua tengok, kan, ya, bakal apa mak mentua berani, kan, tengok, kan, tengok, ya. Saya yakin dan percaya pelaksanaannya dia akan buat begitu. Aku pernah kata Imam Ghazali, timbulkan rasa malu pada diri kamu, ya. Alangkah malunya diri aku ini. Kenapa? Kerana aku mengambil perhatian manusia, sedangkan manusia yang perhatian aku tak boleh tolong apa-apa pun, kan. Manusia boleh tolong kita apa-apa dekat akhirat, tak ada siapa boleh tolong, ya, ya. Di akhirat nanti tak ada siapa boleh tolong kita kecuali amalan kita sendiri. Nabi pun dah pesan dekat anak isteri, jangan kamu ingat kamu anak aku, jangan kamu ingat kamu isteri-isteri aku tolong kamu. No, kata Nabi, ya. Yang boleh tolong kamu ialah amalan kamu sendiri, ya. Atau kita jangan fikir anak kita dan doakan kita, itu bonus kepada kita. Yang penting kita dulu doa untuk diri kita dan doa kepada keluarga kita, insya-Allah, ya. Bila itulah yang kita buat, mudah-mudahan kalau kita tiada, anak kita akan ganti tempat kita. Anak kita akan mendoakan dia untuk diri dia dan juga doakan untuk apa, untuk kita. Jangan doa untuk kita seorang aja, doa sama untuk orang lain, ya. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya, setiap kali kita doa kepada orang lain, itulah yang paling dekat dengan kita. Sebab Nabi dah sebut, antara doa yang Allah segerakan ialah doa seorang hamba kepada saudaranya bizahiril ghaib, dalam keadaan dia tak tahu, ya. Apa saja dia minta pada kawan dia, semua Allah akan bagi kepada dia, ya. Okey, baik. Itu yang kedua, keikhlasan. Apa lagi yang kita dapat dalam bulan Ramadan selain daripada pertambahan iman, pertambahan ikhlas? Yang ketiga, istiqamah, ya. Apa istiqamah? Berusaha, ya. Perasaan tak perasaan, alhamdulillah, witir tak tinggal lagi kita dah, bukan sedap. Bulan lain pernah aku boleh buat witir selama 8 malam turun, ada bulan lain, ya, boleh dapat 9 malam turun, ya. Takut semalam buat, begitu tak buat, kan. Alhamdulillah. Tengok bagaimana kita dilatih supaya beristighfar. Tiap-tiap malam istiqamah dengan apa? Dengan taraf Allah.
Kalau bulan lain tuan-tuan, adakah sebanyak ini tuan-tuan buat ibadat? Adakah selama ini tuan-tuan bersama dengan Allah? Tapi tengok macam mana Allah latih kita sebulan. Ya, dengan kita konsisten apa nama cara pemakanan kita kan. Ya, bangkit sahur, ya, berbuka puasa, ya, mengikut sunnah. Oh, cantik. Ya, tapi malangnya malam raya tu sunnah tak tahu tak ke mana. Tidak habis. Ya, sunnah-sunnah cara makan. Ya, sebelum makan baca doa kan. Allahumma lakal. Ya dah habis. Kalau dah habis dah Ramadan memang tak payah Allahumma lakal sunnah. Tapi ada doa-doa yang lain. Habis kita tinggal belakang. Ya, ini tak betul. Mana kita gagal untuk mencapai istiqamah. Itu kan saya sebut selalu. Ya, kalau betul-betul nak istiqamah mesti sampai kepada angka 40. Ya, nampak. Tapi nak sampai kepada angka 40 tu ada yang macam-macam cubaan dan dugaan yang kita terpaksa hadapi. Ya, jadi kita berdoalah kepada Allah, mintalah apa saja amalan yang kita dah buat dalam bulan Ramadan ni Allah teruskan sampai ke akhir hayat. Kalau kita dah mula baca Quran, ya, sehari 2 muka, minta Allah, ya Allah bagi kekuatan aku nak baca Quran sehari 2 muka sampai ke akhir hayat. Boleh tak ada masalah. Ya, kalau nak pun, kalau akan datang, kalau jangan buat, tambah lagi. Kalau tadi 2 muka, tuan-tuan mungkin 3 muka. Kan kita nak bagi ada dia punya apa? Peningkatan. Ada pun dia kata macam-mana naik 2 muka setengah. Kan? Ya, tahun ni 2 muka. Atau tahun ni mula dengan 1 muka. Tanpa 1 muka setengah. Kan? Nampak peningkatan? Tahun satu lagi 2 muka. Ada lah kita ingat tak? Kan? Sampailah kita meninggal. Kalau kita boleh buat macam tu, cukup cantik. Ya? Yang banyak berlaku macam sebut tadi tak? Bulan Ramadan, puluh khatam Quran. Habis Ramadan, Quran tak tahu tak mana. Mana tak Quran tak lah. Kita tengok dalam hari ini. Kan? Tapi kita pun tak ingat mana tak Quran ni tak boleh. Ya, ini nikmat yang ketiga. Yang dikata rezeki orang yang beriman. Yang keempat, apa dia? Kesabaran. Ini rezeki orang beriman. Ya, nak sabar latih. Allahu Akbar, kita semua maklum dengan puasa. Kan? Puasa ni letih. Kenapa kita letih? Kerana nafsu kita. Ingat ya, kita letih tu kerana apa? Kerana kita tidak menurut kehendak nafsu. Nafsu tu yang menyebabkan kita letih. Kan? Ialah dia nak makan, kita tak bagi. Ya, dia nak tidur, kita kata jangan. Bukan tak ada tidur, tapi kita kurangkan. Dia saya sebut ya, bulan Ramadan bukan bulan tidur, tapi bulan untuk memperbanyakkan amalan. Ya, jadi kita kena buat benda yang nafsu tak suka. Ya, benda yang nafsu suka kita tak buat. Ya, nafsu suka laju-laju, sembahyang tarawih laju, kita tak ikut. Ada sebab kita letih. Ya, nampak? Tapi cuba kalau kita layan nafsu letih tu, tak letih. Ya, boleh duduk depan televisyen 5 jam tak berhenti. Ya, tak ada apa masalah. Pasal apa? Sebab kita layan. Ya, kita layan. Ya, banyak contoh saya buat. Kalau biasa orang yang tengok konser, tu orang yang tengok bola, tu letih. Ya, dia tengok bola, letih. Tak letih sebab dia layan nafsu. Nampak? Ya, cuma dia tukar. Dia tengok bola, dia tengok ceramah Ustaz Idrus. Kan? Ya, saya bagi Ustaz Idrus sebab dia rajin balawak. Ya, dia tengok apa yang tidur. Cuma kalau dia macam orang lain lah. Kan? Dia jadi seria kan? Bagi ilmu semata-mata. Tengok berapa lama dia boleh tahan. Kan? Nampak? Ingat ya, setiap perkara yang kita buat dalam keadaan tidak menuruti kehendak nafsu, memang kita akan baca Quran, betul baca Quran. Tapi kalau baca novel, letih tak? Tengok anak kita boleh baca novel. Saya boleh baca novel. Kan? Boleh mengadap, boleh habis satu novel dalam masa 1 hari. Walaupun tebal semua. Kan? Seronok. Tapi baca Quran mau begitu. Ya, baca 3 muka. Muak. Kita berharap pasal apa muak. Baru 3 muka. Kan? Ya. Baca lagi depan udah ngantuk pula. Pasal sebab nafsu memang tak suka. Ya. Itu sebab dalam kita nak menjadi nafsu kena sabar. Kena pula dalam terletih pula anak pula bising pula. Kan? Anak pula begitu begini pula Allahu Akbar. Ya. Tapi ingat Nabi kata apa? As-sabru thawabuhul jannah. Sabar balasannya ialah syurga. Ya, jadi nak dapat syurga ni bukan senang. Ya, walaupun bunyi itu macam mudah. Kan? Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah kan? Bila datang bulan Ramadan, maka terbukalah segala pintu-pintu syurga. Seolah-olah macam Allah buat open house syurga ni. Bulan Ramadan siapa nak masuk-masuklah. Bila-bila masa on time. Tak ada masalah, pergi. Tapi nak pergi ke sana, inilah halangan kita apa tadi? Nafsu. Iblis syaitan tak boleh kita salahkan. Dia berkata kami tak terlibat ya. Kami tak terlibat, kami dalam kurungan. Ya, kami kena belenggu. Ya, jadi inilah peluang kepada kita untuk mendidik nafsu.
nasihat Nabi sebut, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu wa idza lam yughfar fi Ramadan famata. Ya, cukup malam dan celaka seseorang yang melalui bulan Ramadan tapi tak mendapat sebarang keampunan. Kalau dia tak dapat keampunan dalam bulan Ramadan, famata, bila lagi? Ya, Allahu Akbar. Inilah peluang kita nak buat betul-betul didik, cantik betul nafsu ni. Habis-habisan tiba-tiba malahnya yang banyak kita buat lebih kepada mengikut nafsu. Elakkan. Ya, okey, baik. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, apakah dia yang dikatakan ya, resti batin? Ya, maksud resti batin benda yang bersifat dalaman. Ya, dalam hati. Ayat itu apa? Husnul zan, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam apa? Pahala puasa. Pahala puasa kita tak tahu. Malaikat tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Tapi yakin dan percayalah, dalam hadis kursi Allah dah sebut, ya, disa'in farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Ya, kegembiraan yang kedua apa dia? Inda liqa'i rabbi, ketika bertemu Allah, menerima pahala puasa. Kena yakin dan percaya. Kita puasa insya-Allah ada pahala. Kecuali kalau puasa kita tidak mengikut macam mana yang Nabi sebut. Ya, yang Nabi kata ada juga, Nabi bagi satu, ya, macam satu apa, peringatan. Betapa ramai orang yang berpuasa, puasa hanya tinggal lapar dan dahaga saja. Kan? Dapat lapar. Ya, tak dapat pahala. Kenapa? Kerana letak menjaga anggota yang lain. Jadi bila kita dah tahulah, kan? Kalau Datuk Syamsuddin dia kata apa? Paku karat. Kan? Paku karat ni maksudnya yang menghalang perjalanan kita ke syurga, yang menghalang perjalanan kita untuk mendapat rahmat Allah. Jangan bijak. Kita dah tahu yang menghalang puasa kita daripada diterima Allah ialah apa tadi? Tidak menjaga anggota-anggota daripada melakukan benda haram. Jadi kita jagalah. Jaga. Elok mata kita dah tengok benda bukan cepat-cepat kita alihkan. Tengok tempat-tempat yang mendatangkan pahala. Apa dia? Nabi kata tengok tempat sujud, kan? Rajin sembahyang sunat, tengok Quran, rajin baca Quran, ya, tengok wajah mak ayah, kita buat kebajikan pada mak dan ayah, ya, tengok apa lagi? Ya, wajah alim ulama, untuk mana kita rajin belajar, rajin mengaji. Nampak? Ini di antara perkara-perkara yang apa nama? Yang akan menyebabkan kita dapat pahala melalui pandangan pandangan Allah. Terima bersama, berikan hak, ya, anggota akan apa? Akan apa nama kita panggil? Benda-benda atau perkara-perkara yang boleh menyebabkan dapat pahala. Dengar dapat pahala. Tangan buat sesuatu dapat pahala. Kaki melangkah dapat pahala. Ya, ini semua perkara kita dapat. Kan? Kalau melalui tangan apa yang boleh kita tolong. Ya, kita tolong orang, bantu orang. Pada hadis Nabi kata apa? Kamu tolong orang, masukkan ke dalam apa? Kenderaannya. Tolong buka pintu pada pahala. Kan? Sampai macam tu sekarang. Tolong angkat barang, nampak kawan tu kiri kanan, tiba-tiba kita menawarkan diri. Banyak sekali baik saya tolong. Kan? Ya, nampak? Oh, dapat pahala. Ya, maksudnya kita memanfaatkan apa? Tenaga yang ada pada kita. Ceritanya nak dapat pahala ni tidaklah sesusah mana. Tetapi dia akan jadi susah kalau sekiranya, ya, perbuatan yang kita buat itu tidak didorongkan atas dasar iman. Ya, yang mana iman kita gagal mendidik nafsu. Sebaiknya nafsu benda baik dia tak suka. Nafsu dia suka pada apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu suka kepada kejahatan. Jadi benda yang tak elok, semua nafsu dia nak, dia masuk matching. Tapi benda yang baik ini, bila kita buat, dia akan menyebabkan kita jadi macam lemah, malas dan sebagainya. Jadi kalau kita berjaya mendidik nafsu dengan keimanan, insya-Allah, ya, kita mampu buat apa saja amal ketaatan, ya, tanpa ada had, tanpa ada batasan. Tapi yang menjadi had dan batasan itulah tadi, ya, kelemahan kita dalam mendidik nafsu. Ya, macam orang merokok kan, contoh, kan? Ya, ada takat mana? Takat terbenam matahari. Habis saja terbenam matahari, dia kembali menjadi hamba nafsu. Tak payah. Sebab apa? Sebab dia masih gagal lagi mendidik nafsu. Kalau betul dia berjaya, dia akan tahan. Elok nak rokok, aku bulan Ramadan ni, kan? Ya, tak boleh. Sabar. Kan? Nampak? Atau dia cari alternatif lain. Ya, maka kalau Pak Untuk saya dia ikut apa? Diisap apa? Cengkih. Kan? Nak bagi hilang ketagihan. Ya, penuh dalam kita cengkih. Saya ingat untuk, kan? Ya, saya tak tahu kata Pak Untuk saya dia merokok. Kan? Habis pada cerita dulu memang dia buat merokok. Tapi sebab bila lepas tu ada orang bagi tahu tak elok kan, untuk guru kan. Ya, apa nampak Pak Untuk saya seorang tuan guru lah. Memang terkenal lah kalau Pulau Perak ni. Ya,
Kan? Orang kedai sangat. Jadi bila orang bercakap, ya tuan guru tapi merokok. Jadi buruk benar begini. Kan? Tak cantik. Macam mana? Dia sendiri tak boleh nak kawal diri dia daripada buat benda haram. Tiba-tiba nak suruh orang tinggal benda haram. Mana mahu dia? Betul tak? Kan? Kalau dia sendiri tak mampu, dia itulah yang mencacatkan. Ya? Namun kalau Tuan Guru ni Abdul Aziz lagi lah, dia kata orang yang merokok ni orang yang apa? Saya tak ingat, tapi bahasa dia punya tu memang, kan? Kalau seorang tu rasa kasar, kan? Tapi betul. Kenapa tak elok? Ya, sebab dia seorang menjanggahi bersalahan dengan apa? Dengan ilmu yang dia pelajari. Ada contoh lah. Saya minta maaf lah. Kan? Sebab sentuh benda ni berulang kali. Kan? So benda ni dah maklum, tapi dah macam mana? Kan? Selagi tak sampai seru. Kan? Selagi itulah payah nak ni. Seru ni banyak, bukan seru malaikat Israel saja. Kan? Dia kata ada seru-seru yang lain. Dia dapat peringatan, doktor bagi tahu, minta maaf pakcik, paru-paru tu tinggal 3 hari lagi. Kan? Ya, itu seru juga tu. Kan? Ya, ataupun apa? Anak boykot tak balik kampung, pada apa? Revamp. Dengan apa nama? Dengan asap yang keluar pada mulut, apa nama? Ya, mak ayah dia contoh pada. Kan? Jadi maknanya itu salah satu daripada perkara-perkara. Ya, maksud yang kata seru tadi. Sebab kita ni bila kata sampai seru, tu ingat mati je. Dia banyak sebab. Okey, baik. Jadi itu dia antara perkara. Cukuplah buku sekolah. Jadi buku sekolah kan lebih kan. Kan? Dan terlajar. Jadi itu di antara. Kalau kita nak senaraikan yang dikatakan apa? Rezeki batin banyak. Ya, cukup banyak. Ya, cuma sejauh mana kita mengaplikasikan pula dalam bulan-bulan yang lain, inilah yang jadi masalah. Kita banyak kalah atas ini. Kita dah dapat Allah bagi macam-macam kita dalam bulan Ramadan. Tapi bila kita habis Ramadan, Allah. Yang tadi, rezeki-rezeki tadi semuanya kita tinggalkan dalam Ramadan. Kita keluar bulan Ramadan seolah-olah iman tak ada. Ya, seolah kita bukan lagi orang yang sabar. Seolah kita bukan lagi seorang yang istiqamah. Seolah kita bukan lagi seorang yang ikhlas dan sebagainya. Maka inilah perkara yang kita kena muhasabah. Ya, makanya ingat Nabi kata apa? Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Ya, majtunibat al-kaba'ir. Atau kalau saya bermaksud daripada satu Ramadan sampailah kepada Ramadan yang akan datang, boleh menjadi penghapus kepada segala dosa-dosa kita. Macam mana tu? Dengan amalan yang istiqamah tadi. Nampak? Dengan kesabaran yang istiqamah. Ya, dengan iman yang berterusan. Ya, dengan keikhlasan yang sentiasa. Ya, dipupuk dan disuburkan. Barulah dia akan sentiasa menghapuskan dosa, menghapuskan dosa dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya kita keluar Ramadan dalam keadaan istiqamahnya tak ada, sabarnya tak ada, mana mungkin bulan-bulan yang lain mampu menjadi penghapus kepada dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Ya, inilah perkara-perkara yang kita dah kena ambil perhatian. Jadi mudah-mudahan Ramadan akan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat menghabiskan bulan Ramadan pada tahun ini dengan apa? Amal ibadat yang melayakkan kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Minta maaf di atas salah, ya, tersilap kata, salah bicara. Kalau saya bukanlah orang yang terbaik, bukanlah orang yang sempurna, tetapi saya sekadar berkongsi, ya, ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dengan tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dirahmati Allah, ya, dan apa yang kita lakukan sebelum ini dan juga selepas ini pun dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah sisa-sisa rahmat Allah, kerana dengan rahmat Allah itu kita layak mendapat maghfirah, keampunan Allah, dan dengan keampunan Allah insya-Allah kita akan terlepas daripada api neraka, ya, azab kubur dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al man hadha jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaitan wa la turda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'alimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza